Dosa besar pertama, dosa besar pertama iaitu menyengutukan Allah, yakni syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah engkau menjadikan adanya sekutu bagi Allah, padahal dialah yang telah menciptakan engkau. Engkau beribadat kepadanya dan juga beribadat kepada selainnya, seperti beribadat menyembah batu-batu berhala, menyembah manusia, menyembah matahari, bulan, menyembah nabi, menyembah syekh, jin, bintang, malaikat dan lain-lain. Ini secara umum lah. Ini secara kasar kita kata. Cuma secara terperinci lah, ulama sebut lagi, banyak lagi. Ni pun hadirat kita kata detail pun masih ringkas lagi sebenarnya. Kalau saya nak tambah lagi lah kenyataan ini, syirik ni juga boleh berlaku. Tidak semestinya orang panggil sembah makhluk lain selain Allah. Tidak semesti begitu syirik. Bahkan syirik termasuk dalam syirik juga seseorang memberikan sifat Tuhan kepada orang lain, walaupun dia tidak atas nama sembah pun. Dia beriktikad seseorang itu, katakanlah dia beriktikad seseorang itu boleh tahu perkara gaib, sedangkan tahu perkara gaib ni Nabi pun tak tahu kecuali Allah bagi tahu. Tahu perkara gaib ni sifat mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba seseorang itu menganggap ada orang lain tahu perkara gaib. Itu bahaya. Boleh membawa pada syirik besar. Syirik yang menyebabkan rosak akidah, dia terkeluar daripada agama Islam. Bila berlaku syirik pada seseorang, ni tak ada khilaf di kalangan ulama. Setakat saya baca lah, duduk tengok pandangan ulama. Seseorang yang melakukan syirik, kesan dia apa? Setahu mana kesan dia? Kesan dia hanya hilang semua pahala dia. Itu kesan dia. Dan kalau dia tak bertaubat, mati dalam keadaan begitu, dia mati sebagai orang yang kafir kepada Allah. Dan dia kekal dan neraka sampai bila-bila. Tak ada beza dengan orang yang tidak Islam. Tak ada beza. Tak ada beza. Itu kesan syirik kepada Allah. Enggak, syirik ni kita kebicara lah kata, boleh berlaku dengan banyak sebab. Bergantung kepada selain daripada Allah. Misalnya letak pakai cincin sebagai contoh, boleh membawa pada syirik ni. Cincin kayu kokar. Mana kalau pakar ni tidak aksiden. Tidak aksiden. Jadi bila dia hampir-hampir aksiden, hampir-hampir tidak aksiden, dia akan berasa kerana pakai cincin ni lah, mesti mari, tak sedut ayat, sedut buah lah. Dia mesti mari dalam dada dia kerana ni. Tapi kalau seorang itu pakai cincin sebagai perhiasan biasa, dia tak akan terlitah gitu. Tak akan terlitah. Tapi kalau pakar tu dengan maksud cincin dia nak ada unsur-unsur, ada hikmat-hikmat tertentu, dia akan mengganggu keimanan seorang. Sebab tu dalam hadis kita akan jumpa akan datang, Nabi suruh buat sesuatu yang berada pada tubuh kita yang boleh mengganggu akidah kita. Kena buat. Kita pakai cincin tanpa sebab-sebab itu, sebagai perhiasan biasa. Kita pakai telefon, kita letak pen di dada kita, di poket ni. Tu tak ada mengganggu akidah langsung tu. Tapi kalau pakai azimat, boleh mengganggu akidah kita. Tak suruh royak lah, tak suruh buat lah. Kalau dia pakai cincin pun dengan maksud atas dasar hak dia jual tu syarah saja, syarah. Kalau pakai cincin ni, kayu kokar lah. Nyakit ni nyakit kita. Dia panggil nyakit akidah. Pakai cincin kerana cincin ni ada unsur-unsur mistik. Ada unsur-unsur yang boleh membabaskan dia daripada kena sengatan binatang buas, daripada aksiden, orang tak boleh nak sahih dia kerana cincin ni. Tapi orang kita ni dia ada satu istilah dia panggil ni ikhtiar. Tak boleh. Ikhtiar dia tidak boleh menyalahi sunnah. Ikhtiar tidak boleh menyalahi syariat. Ikhtiar mesti tepat dengan syariat. Kalau ikhtiar tu sendiri sudah salah, maka salahlah perbuatan itu. Cuba hadirat fikir dah. Letak gambar Tok Kenali dalam kedai runci, di kedai runci dia dengan maksud dia ada hadirat orang ni. Saya tidak sebutlah pihak mana. Oleh kerana dia ni keluarga Tok Kenali, dia pergi buat gambar, dia bubuh dalam frame, dia bagi percuma pada kedai runci, letaklah gambar Tok Kenali. Nak pelaris nego.
Ada penyakit lagu tu. Saya jumpa sendiri tu. Kita pergi kedai tengok gambar Tok Kenali. Tok Kenali tak ada apa-apa, tak sabit Tok Kenali. Oh dia kata saja, dia kata letak nak suruh laris nego. Apa kaitan dengan laris perniagaan tu? Letak gambar Tok Kenali, moga Tok Kenali ni kayak wali. Tu. Baik, kesal dia apa kesal dia? Katakanlah Allah nak uji dia. Selepas letak gambar tu terbukti perniagaan dia maju. Apa dia? Apa perasaan dia? Boleh jadi dia kata alhamdulillah, tapi mesti ada. Kerana letak gambar ni. Dalil dia kalau nak buat gambar tu dia tak akan buat. Bahkan dia rasa tak sedap hati. Bahkan dia sedap hati pula. Rasa jilah, rasa lega. Apa kih ada gambar tu. Hak tu lah orang panggil syirik. Hati-hati. Sedangkan rezeki-rezeki ni mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala, tak sabit dengan Tok Kenali. Tok Kenali miskin tak? Saya tahu muka keluarga saya juga. Isteri dia tu keluarga saya. Duk kampung kita. Saya lahir pun di pondok Tok Kenali. Kita tahu dia ni orang susah Tok Kenali. Isteri dia tu orang kaya. Masa ngaji dulu tak ada duit nak beli kitab pun tak boleh. Susah Tok Kenali. Jadi jangan buat gitulah. Bila laku kerana dia mari mesti dia mengganggu akidah kita. Kebergantungan kita kepada Allah dia akan terjejas. Hadirat kena ingat. Kita kena hindarkan, kita kena elak daripada kita bergantung kepada selain Allah. Kita kena elak daripada ada di sekeliling kita sesuatu yang boleh menjejaskan kebergantungan kita kepada Allah. Kena elak perkara itu. Tu baru orang panggil tauhid yang khalis. Tauhid yang suci, bersih, suci, murni. Hak hakikat tauhid tu lah. Kena jaga. Gak orang kita, orang Melayu kita ni, sejarah masyarakat Melayu kita. Keluarga saya sendiri ada berlaku hadirat. Biasa je dulu. Pero jin, kadang-kadang pero syaitan, nak jaga dia no. Orang panggil merah lah. Buat jamu kita panggil. Tu masyarakat Kelantan kita semua orang tahu. Hak ni ulama, hak ni tokoh-tokoh akademik universiti buat kajian menyenaraikan salah satu amalan syirik berlaku dalam masyarakat Melayu Nuh di Pantai Seri 7. Baca dalam buku. Hanyut kubabala lagi patah nak buja semangat pantai. Semua makruf, seluruh Malaysia tahu. Bahkan tokoh-tokoh yang buat kajian amalan-amalan syirik yang besar, salah satunya yang berlaku di Pantai Seri 7. Tengok dalam buku. Berat ada. Saya pernah jumpa seorang ustazah tu yang jual kayu kokar tu. Dia sebut kelebihan kayu kokar ni gini. Semua ni dia kata ikhtiar. Kata-kata ikhtiar tu alasan saja. Saya tidak tengok pada ikhtiar, saya tengok pada perbuatan. Perbuatan itu perbuatan syirik. Tak sertaklah atas nama ikhtiar ke apa. Tak alih. Yang mana mocik ni nak tua nak pergi. Dia nak pergi ke Alustar. Naik bah ekspres. Sampai di pertengahan jalan, dia sebut saya sendiri tu. Dia duk kempen ayah saya supaya beli cincin daripada kayu kokar tu. Berapa hadirat? 400 riyal. Buah sebeh ni 900 riyal. Kayu. Dia kata pernah, dia tinggal buah sebeh dia. Buah sebeh dia hop satu dia letak dalam kain telekong. Ni, cuba. Dia beli tak tekuk. Dia tinggal, dia rela berhenti ambil bah lain, balik baca, ambil teket lain pula nak pergi ke Alustar. Dia rasa kalau tak bawa kayu kokar dia rasa macam tak sedap. Tu hadirat. Saya kata ni syirik yang nyata. Saya sebut gitu. Kita mati gitu lalu. Tak perlu hadirat, tak perlu. Kadang-kadang bab ni tak perlu kita nak gaya-gaya orang. Tak boleh, kena selalu, noyak lalu. Sebab barang bahaya. Barang bahaya. Supaya orang nak makan racun. Jangan makan racun bahaya, tiba-tiba nak makan. Tak boleh, kena pegang tangan dia, kena cuah racun tu, kena ikat kadang-kadang dia tu. Sebab racun ni mati. Cuma hak tu mudah nampak sebab dia mati selalu. Syirik dia tak mati. Dia tidak mati orang, tapi dia mati akidah. Orang kena penyakit syirik ni kau lalu makan ada. Tidak kata bila kena penyakit syirik jadi tak lalu makan dak. Sumpah tolong. Kadang-kadang orang buat syirik ni Allah buka pintu rezeki pada dia. Syirik tapi Allah buka pintu rezeki sebagai ujian pada dia. Dia kata tak ada kuasa. Dia buat benda syirik, maju perniagaan dia. Hak saya dah sebut tu tengok cik tua tu lah, hak peniaga berah tu, tokai berah tu, janda tu. Dia ada kat pinggir sebut dah rasanya. Kedek lagi sini. Ni cerita kisah syirik, ni syirik yang nyata. Dia ni mak saudara kepada sahabat saya.
dalam bab syirik ni kita nak kecek contoh dia. Allah kejut saya ni. Kat sejak syarah dia. Tak pakar. Dia nego berah. Ambil berah daripada sebelah Siam tu. Dia tak ada lesen, tak ada permit. Tapi lepas semua, kastel tak sekat dia. Kalau jumpa kastel pun lepas, dia kata, kaya dia adalah. Mula-mula keluar Protowira dulu, dia beli cash, tak silap 40,000 dia sebut. Dia beli cash perempuan, janda lah. Saya pergi rumah dia tu, besar rumah dia, sebab istana rumah dia. Saya tanya macam mana makcik boleh maju nego ni makcik? Dia ayak lagi ni. Lepas tu dia cerita, kita pun tak tahu-tahu. Oh, dia kata nak nego ni kena ada barang. Dia kata kena ada barang. Ingat kau barang lagu mana? Rupanya dia ada ikat pinggan. Ikat pinggan untuk momo bui. 300 riyal harga. Dia kata bila dia nampak kastel, dia pegang ikat pinggan. Dia pegang gitu. Patah adalah hayat dia baca. Kastel tak sekat dia kata. Lepas semua berah dia. Saya kata masa pegang tu, lepas tu anggap lagu mana? Dia kata kita serah Tuhan. Tengok tu cara dia. Dia ditipu oleh syaitan. Syirik dia bukan tolak Tuhan, tapi dia menduakan Tuhan. Makna situ tu dia ada dua kebergantungan dia. Bergantung dengan Allah dan bergantung dengan ikat pinggan dia. Ikat pinggan dia 300 riyal, setiap 3 bulan dia kena hantar semula ke Tok Bomo untuk Bomo masuk mula power. Dia panggil renew power tu. Dia nak bawa 300 riyal. Nya tipu ke Tok Bomo musirikat. Kalau boleh 20 orang kena lagu ni, berapa setahun untuk Bomo dapat? 3 kali 2 berapa? Tidak 6,000 setahun. Nah, sejuk-sejuk boleh kau tu promo tu 6,000 setahun. 3 bulan sekali dia bagi tu promo jampi balik, dia pakai balik. Nak masuk power. Maknanya dia power tu dia less, dia hilang jugalah sikit-sikit tu. Hak saya nak sebut ni hak saya diri ni hadapi. So kata tak boleh mocik wa hijab lagu ni syirik. Syirik apa dia kata? Kita agak Tuhan ni ikhtiar dia. Ni masalah hari kita. Saya kata ikhtiar ni makcik, dia mesti betul dengan syariat. Dia tak boleh salah. Hak ni ikhtiar yang salah. Dan ikhtiar ni dia boleh membawa pada syirik. Kita mati gitu lalu. Merah muka, marah dia. Tapi tak atas apa kita nampak dia marah. Kata tak boleh makcik. Mana makcik ni sudah letak kebergantungan itu kepada Allah dan juga kepada ikat pinggan. Mesti ada terjejah, mesti kebergantungan kepada Allah tu dia terganggu tu. Memang dalam hadis jelas Nabi sebut. Kitab Tauhid yang saya baca di Tabu Haji tu akan jumpa akan datang. Nabi suruh buat semua yang ada pada tubuh dan pada persekitaran kita sesuatu yang boleh mengganggu kebergantungan kita kepada Allah. Kita makan ubat hospital tak ada terganggu apa. Tapi kalau azimat dia boleh terganggu. Dia lain, dia tak sama tu. Kena faham tu. Jadi kena beringatlah. Kena beringat kita. Kadang-kadang orang kita ni buka kedai runcit tu, dia ambil ayat pelaris dia tepek sekeping kertas, ada saya tengok lah. Dia letak depan muka pintu. Nak masuk ke kedai dia. Tulisan tu kadang-kadang capur, tulisan Arab pun ada, hak tidak Arab pun ada. Nak baca, kita hak erti Arab nak baca pun tak erti. Tanya dia pun dia tak tahu gapo. Tok Mama bui, apa nak sularis nego. Kalau peniaga dia maju mesti dia telitah juga tetap benda tu. Hak tu kita tak sin. Sedekah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Rezeki ni punca daripada Allah. Dia bui pada sesiapa dia nak bui. Kena bergantung dengan dia. Jangan ada sesuatu walaupun kita kata atas halas ikhtiar dan sebagainya. Dia akan menjejas, dia akan mengganggu kebergantungan kita kepada Allah. Jangan buat begitu. Dia boleh jadi syirik tu. Boleh jadi syirik. Tu kena beringatlah. Enggak perkara ni hati-hati dah. Kita jangan kita buat kerah kepala dalam bab syirik. Tak ada untung apa-apa pun kita. Dalam bab ni tak ada untung apa-apa kita. Bahkan kita akan menghadapi satu situasi yang sangat berat. Kekal dalam neraka. Silat-silat hari bulan. Sebab kita pun tak tahu mati bila. Saya sebut pada makcik tadi, bayar ke makcik, kalau makcik duk pegang kat pinggir masa jumpa kastel, kalau mati pada waktu tu, mati dalam keadaan syirik. Dia ingat main-main. Tu kadang-kadang orang kita tu dia tak faham kau itu. Baik, saya nak ambil kita nak cuba buat koreksi sedikit. Okey. Kalau saya tanya hadirin hadirat lah.
Ni kalau ada nak tanya boleh tanya selalu. Kadang-kadang dalam bentuk hewat, dalam bentuk soal jawab itu dia lebih berkesan lagi kadang-kadang pengajian ni. Kalau ada rasa nak tanya selalu. Jangan tunggu di ujung. Takut tak ingat nak tanya apa lepas ni. Saya nak tanya hadirat. Orang-orang kafir zaman Nabi ni, kita panggil penyembah berhala tu. Dia sembah berhala tu ke apa dia sebenarnya hakikat? Berhala-berhala yang ada di Mekah tu, Lat, Manat, Uzza tu, asalnya batu pejar seperti tian ni. Bahkan dalam sejarah orang Arab, dalam riwayat sejarah, fenomena yang berlaku, orang-orang Arab ni berhala-berhala tu dia ambil batu di bukit. Dia bawa balik mari, ada tukar ukir. Ada khusus tukar ukir yang ukir berhala. Maknanya apa? Maknanya dia tahu berhala ni batu pejar. Nak boleh jadi ada dalam bentuk rupa lembaga itu pun kita yang kena ukir dia. Tiba-tiba dia sembah. Persoalannya apakah dia sembah batu itu ataupun apa? Dia sembah batu tu. Orang Arab pun tidak sebodoh itu. Dia bukan sembah batu tu. Sebab tu batu bila dia ukir batu, dia buat bentuk lembaga manusia. Setiap berhala tu ada nama-nama yang khusus. Misalnya misalnya Suq, nama berhala. Suq. Saya ambil satu contoh. Ada satu berhala besar di masyarakat Arab Quraisy yang diletakkan di sekitar Masjidil Haram itu zaman Nabi. Salah satu berhala tu dia nama Suq, Sin, Waw, Qaf. Suq. Batu. Rupanya dia bukan sembah batu tu. Batu tu sebagai simbolik. Rupanya dia bertawassul. Suq ni hadirat. Dia nama seorang manusia di zaman dulu, zaman dia ni kira-kiranya dia orang Islam lah, zaman umat terdahulu. Cerita berlaku di Mekah dah ni. Suq ni asal mana suq ni? Bubu. Asal nama suq ni bubu. Dia ni orang soleh zaman dulu, bukan alim, dia soleh. Jadi dia ni kalau musim haji bulan Zulhijjah, orang mari buat haji, dia bagi makanan dan air percuma pada jemaah haji zaman dulu. Bukan syariat Nabi Muhammad, syariat dulu. Maknanya selepas zaman Nabi Ibrahim dah lah. Bila orang mari nak mengerjakan haji, dia akan bagi minum air, dia akan bagi bubu. Maknanya seseorang tu boleh buat haji dengan makanan dia. Tak ada duit puasa siapa saja Mekah, insya-Allah orang tu akan selamat, boleh buat haji dengan wali. Sebab apa? Sebab makanan diberi percuma. Siapa beri? Suq tadi. Jadi jasa-jasa dia sangat besar. Bila dia meninggal dunia, tak ada dah orang buat begitu. Jadi orang yang baik, yang banyak memberi kebaikan kepada orang, bila dia mati dia meninggalkan kesan kepada seorang itu, kepada masyarakat. Orang pun sedih lah, tak ada adalah orang yang bernama Suq yang sentiasa duk buat bubur, bui air kepada jemaah haji. Jadi semua orang puji. Tu akhir sekali mereka cerita letak gambar tu, ni gambar Suq, lukis gambar, kemudian buat patung. Akhir sekali siapa disembah dia seperti Mahatma Gandhi sekarang. Mahatma Gandhi sekarang ada patung yang lengkap dan disembah, bahkan dianggap sudah menjadi satu akidah. Dia adalah merupakan dewa India. Dulu letak sebagai bapa kemerdekaan India, sekarang ni sembah. Begitu juga Suq tu. Jadi makna jadi orang-orang Arab zaman jahiliah bila dia nak minta sesuatu, kenapa dia pergi menghadap Suq itu? Dia pergi bermunajat, minta doa di hadapan berhala yang bernama Suq itu. Dia bertawassul. Dia bukan lagi sembah, dia pun tahu, dia tahu ni batu aku, tidak bodoh. Dia bertawassul. Tu termasuk dalam bertawassul dengan orang mati. Dia pergi dia benar. Seolah-olah dia sebut ginilah. Ya Suq ila hadratis Suq, ke hadapan Suq. Aku ni dia pun mengadu masalah dah, aku ni begini. Anak aku sakit gini. Tolonglah. Setengah tu tolong, dia minta supaya sembuh. Tu minta tu lagi lah. Setengah tu tidak. Minta supaya Suq ini orang soleh ni, cuma dibuat bentuk gambar yang berhala tu, bawa doa dia ni kepada Allah. Sebab dengan keyakinan bahawa kalau Suq ini sebagai orang baik, sebagai wali Tuhan ni, kalau dia bawa permasalahan kita kepada Allah, Allah akan makbulkan. Itu i'tiqad dia begitu. Sebab kalau kita nak minta direct kepada Allah,
payah Allah terima sebab kita tidak sebaik suk. Kita ni bukan wali, kita tidak rapat dengan tu. Tu anggapan. Perbuatan tu dianggap syirik tu. Dalam Quran pun sebut. Bila ditanya dia kenapa dia sembah berhala, apa sebab, dia kata liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dalam Quran pun sebut. Berhala-berhala yang ada ni sebenarnya yang kami bermunajat kepada dia, kami nampak zahir kami sembah dia, sebenarnya tidak sembah. Cuma ini satu bentuk perbuatan supaya mereka mendekatkan kita kepada Allah. Kalau bahasa lah ni kan, nak pergi jumpa tok wakil tak kenal, cari kabel. Tu kabel. Ada kabel. Nak pergi jumpa, nak pergi minta pegang ni tak kena cari orang lain, hak dia malu mata. Tu sebenarnya konsep sembah berhala zaman Arab jahiliah. Dia pun tahu siapa dia nak sembah. Abu Jahal ni cerdik, bukan orang bodoh. Tak kira dia sembah berhala, sembah batu. Konsep dia tu adalah tawassul, berperantaraan kepada berhala, yang mana berhala tu asal orang soleh, supaya mereka nilah bawa doa mereka, bawa hajat mereka, bawa keperluan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Jadi perbuatan itu ditentang oleh Nabi dan dianggap sebagai syirik kepada Allah. Kita kena faham. Baik, cuba tengok suratul Maidah. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Lagi terang hadirin. Sesungguhnya sesiapa yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu, maka Allah mengharamkan ke atasnya syurga dan tempat tinggalnya adalah neraka. Lagi terang. Tak kenal neraka. Kau tak kenal neraka, cara berat kalah tu. Neraka ni hadirat tempat yang Allah sediakan khusus untuk mengazab hamba dia yang derhaka kepada dia. Tu neraka. Kita akan jumpa dalam hadis. Neraka Allah sebut dalam hadis yang kita baca telah 40 amalan, 40 hadis yang menyebutkan tentang perkara gaib. Hadis sahih, 40 hadis sahih yang menyebutkan tentang alam gaib, tentang perkara gaib. Salah satu hadisnya tu Allah sebut. Bila berlaku dialog antara syurga dan neraka, Allah sebut, neraka, kamu ni aku buat, aku cipta kamu, aku jadikan kamu dengan maksud untuk azab. Syurga, aku ciptakan kamu dengan maksud untuk nikmat. Allah sebut terang. Dan orientasi dia semuanya api. Bentuk-bentuk seksa itu semuanya daripada api. Kalau dibelenggu dengan rantai pun rantai daripada api. Gunting lidah pun kerana suka mengumpat dan sebagainya, semua tu adalah api. Teruk hadirat. Baik. Kemudian dalam surah Luqman, muka surat sebelah tu, muka surat 20, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik ini adalah satu kezaliman yang sangat besar. Allah kata syirik ni zalim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu benar-benar satu kezaliman yang sangat besar. Apa maksudnya? Maksud di sini maknanya seseorang yang melakukan zalim, seseorang yang melakukan syirik kepada Allah, sebenarnya dia telah menzalimi diri dia sendiri. Dan zalim yang dia buat dengan sebab syirik itu, itulah zalim yang paling besar. Apa maksud? Maknanya bila dia melakukan syirik, maknanya dia sedang mendedahkan diri dia kepada kekal dan neraka. Kalau buat dosa-dosa lain, dia mendedahkan diri dia kepada neraka. Tetapi syirik ni, dia mendedahkan diri dia kepada kekal dalam neraka. Beza tu. Setiap maksiat yang dilakukan tu, itu merupakan pendedahan diri itu kepada neraka. Tapi syirik ni tidak. Bila melakukan syirik, dia dedahkan diri dia kepada kekal dalam neraka. Itu berat tu. Sangat berat kan? Baik. Kemudian dalam satu sabda Nabi kata, ala unabbiukum bi akbaril kabair al-isyraku billah. Mahukah aku ceritakan kepada kamu dosa besar yang paling besar? Mudah. Dosa besar yang paling besar. Mahukah aku cerita kepada kamu dosa besar yang paling besar? Maka Nabi pun sebutlah al-isyraku billah. Ada lagi hadis tu yang panjang tu, cuma Nabi sebut yang berkait. Jadi tuan kita ni ambil yang berkaitan dengan tajuk pertama.
Poin pertama. Nabi kata hak paling besar sekali, syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Kemudian Nabi sebut pula ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kamu 7 perkara yang membinasakan. Maka disebut di antara 7 tu adalah syirik kepada Allah. Jadi hak 7 tu saat ni kita sebut dah sana. Kita jumpa dah sana. Makan riba, makan harta yatim dengan cara tidak betul, bunuh seseorang dengan cara tidak syar'i, tuduh perempuan zina dan sebagainya, syirik. Tadilah 7 hadis. Boleh tengok situ Baik. Seterusnya dalam hadis lain Nabi sebut man baddala dinahu faqtuluh. Sesiapa yang murtad maka bunuhlah dia. Sesiapa yang murtad. Hak ni pun satu nak sampai ke proses bunuh ni ada. Dia panjang cerita lagi. Ni orang panggil peruntukan hukum. Kalau seorang murtad tu dia murtad pukul 4 setengah tekak-tekak tu. Tak pancung gitu kau maksudnya? Tidak. Kita kena tengok dari segi praktikalnya macam mana. Ulama sebut seseorang yang murtad hadrat nak boleh kau pancung dia tu kalau dia tak taubat. Kadang-kadang dia dikurung, di penjara ke setahun orang murtad. Dan dalam tempoh setahun tu akan sentiasa ada tokoh-tokoh yang akan cuba counselling dia, berbincang dengan dia supaya dia tarik balik murtad tu, supaya dia terima balik Islam. Bukan mudah. Jangan kita fikir kecuali dia tak mau kekal juga murtad. Setelah diberitahu kepada dia peruntukan bahawa kalau mengikut peruntukan agama kamu murtad, kamu tidak bertaubat, kekal di atas murtad. Setelah melalui beberapa proses kaunseling tak dengar juga, kamu akan dipancung berdasarkan hukum. Katakanlah dia sanggup juga, baru dipancung. Kalau kita kata kalau kamu tak bertaubat, kamu akan dipancung mengikut peruntukan hukum hudud Allah SWT. Ada kata tak, saya akan bertaubat, saya mengucap solat. Tak kena pancung dia. Nak boleh pancung murtad ni bukan mudah. Tak ada pun berlaku zaman Nabi pancung ki murtad. Zaman sahabat pun tak ada. Cuma zaman saya nak bakar, hak ni hak perai mati, hak tu lain lah. Mana tak hak perai tu lain, hak tu bab lain. Tu. Kena faham tu lah. Inilah kezaliman yang paling besar. Engkau menjadikan sesuatu sebagai tandingan. Mana kamu beri sifat Allah walaupun sebesar zarah, kamu menyamakan makhluk dengan Allah, itu adalah syirik besar. Syirik yang boleh menyebabkan hilang tauhid, hancur tauhid itu. Itu yang paling berat. Baik, seterusnya macam-macam bentuk syirik ni kita bincang semula insya-Allah. Kita bincang semula. Ni macam-macam bentuk syirik. Ni dia kemukakan contoh tu kitab ni, syarih kepada kitab ni, syarih kepada kitab Kabair ni, dia mari beberapa contoh dalam bentuk persoalan-persoalan supaya kita mudah faham. Itu aja. Baik, saya setakat itu dulu. Kalau ada nak tanya apa-apa boleh. Ada persoalan ke berkait dengan perbincangan kita? Kita akan jumpa banyak ada ayat Quran, hadis-hadis Nabi dalam kitab. Dalam satu-satu poin tu banyak kita boleh belajar daripada kitab. Okey, ada ke? Okey, kalau tidak ada apa-apa, okey boleh. Silakan. Kukuk jadi syirik lah. Ini ada satu persoalan. Ini berkait dengan makan ubat ni, rawatan. Kayak kita ni bila kita sakit, kita ambil ubat, buat rawatan, doktor syorkan ubat-ubat tertentu yang sesuai, yang kira-kiranya boleh menyembuhkan. Tu tidak syirik gitu. Dia gini, tu dia panggil majazi. Hakikatnya Allah. Makan ubat ni insya-Allah boleh sembuh penyakit. Kita sembuh. Tapi apa setengah hari dia bila makan, tak jadi apa makan ubat ni. Sekadar tu syirik ke? Tidak syirik gitu. Tu dia panggil bahasa manusia. Kecuali dia i'tiqad, tak ada orang Islam beriktikad obat ni penyembuh. Obat tu sebagai ikhtiar, sebab musabab. Sebab tu bila kita makan ubat kan kita baca bismillah. Ikhtiar tu tidak jadi syirik lah gitu. Tidak jadi syirik lah tu. Obat ni kira-kiranya mujarab, dia boleh menyembuhkan penyakit, kita kata penyakit gatal, kita kata boleh menyembuhkan. Itu bahasa manusia dipanggil bahasa majazi. Munggu kita ni semua ni ahli sunnah belaka dah ni. Kena faham gitulah. Tu tak jadi syirik tu.
lagu tu. Kecuali dia beriktiqad obat ni menyembuhkan, bukan Tuhan. Obat ni sendiri. Tu memanglah. Jadi jangan kita terlalu rigid sangat. Jangan. Dia tidak itu. Semua je kita kalau nak suruh lebih baik lagi. Mana insya-Allah obat ni dia boleh menyembuhkan insya-Allah. Itu lebih baik. Semula-mula kita guna gitu boleh pahala. Tetapi kalau kita kata obat ni Dr. Wee ni sebab ni ramai dah orang sembuh bila makan obat ni, kita kata tak. Sekadar tu tidak syirik lagi. Sebab dia bukan bermaksud obat tu yang menjadi punca penyembuh, yang menyembuhkan tidak. Hal tu sebagai sebab. Dan sebab ni Tuhan yang beri. Okey nak kali sebut obat kena syarah gitu bergeraklah. Kena faham lah. Tidak jadi syirik. Tapi hak molek paling baiknya kena kata insya-Allah. Insya-Allah. Setakat ni ramai dah orang makan obat ni semua. Insya-Allah. Kita letak gitu. Mana kita gantung. Maknanya kita nak sekat lalu bahawa Allah sebenarnya. Hak ni sebagai ikhtiar. Sebab Nabi suruh kita berubat kalau sakit. Secara umumnya. Begitu. Tidak tu. Dan kita pun tak ada gantung pun dengan ubat tu. Sebab tu doktor Islam bila dia bagi ke insya-Allah ikhtiar lah. Doa lah pada Allah. Ini ikhtiar. Tu tak apa ikhtiar tu tak jadi masalah. Ada persoalan lain ke? Dulu ada timbul kan? Sekarang tu dah. Di cabai dekat cabai Pak Wisma kan? Dia ada dulu besar. Percayakan Panadol. Kata syirik pula. Jangan pula kita cuma al-imanu bil Panadol. Tu berat. Tak percaya tu maknanya tidaklah jadi syirik lagi tu. Nak percaya ke dia apa Panadol? Tu bahasa kadang-kadang bahasa walau bagaimanapun bukan terbaik cara tu. Tak usah lah tulis gitu. Tapi nak kata syirik lalu dah. Percaya tu maknanya dari segi unsur-unsur yang ada tu kira-kiranya dari segi saiz perubatan dia ada unsur menyembuhkan. Unsur tu Allah yang buatnya. Sebab tu Allah suruh kita kaji tumbuh-tumbuhan. Apa sebab dia ada unsur yang boleh menyembuhkan penyakit. Unsur tu Tuhan buat. Kita buat kajian tu nampak lagi kebesaran Tuhan. Gitu ya. Okey boleh. Ya? Tu tak molek lah. Tak jadi syirik lalu. Mau jual kau tak ada yang mau berak kawai dah. Tak jadi syirik lalu. Tapi kukuk mana bah tak jangan ajarlah kecek gitu. Alhamdulillah mujurlah dia. Alhamdulillah mujur. Sepatut gitu. Dalam hadis sebut bila orang bagi duit pada kita, orang bagi rezeki nikmat pada kita, orang tolong kita, sebelum kita terima kasih dia, Nabi sebut kena kata dulu alhamdulillah. Kita nak sekat lalu takut gangguan syaitan berlaku di situ. Orang bagi duit kepada kita, kita susah nak bagi duit 500, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih itu sebagai adab Islam. Kita kena jaga orang buat baik kita terima kasih. Tapi dia boleh buat baik kita hakikat kerana Allah buka pintu hati. Sebab tu kita kata alhamdulillah. Tu cara agama. Allah mujurlah dan mari alhamdulillah. Tu tak apa tu, tak jadi syirik tu. Kalau tak ada dia mau mati dah kawan. Tak usah kecek lagi tu. Tapi nak kata syirik lalu dia bukan bermaksud kerana kawan ni hakikat dia. Tapi kata-kata tu tak molek. Kalau tak ada dia mau mati dah kawan, alhamdulillah lah dia mau mari awal. Kena kena sekat lalu. Jangan lek dengan bahasa gitu saja, tidak. Kena ada letak lalu Allah tu. Sebab kita ni tak boleh putus dengan Allah. Gitu tidak. Jadi payahlah syaitan nak ganggu kita gapo-gapo ke alhamdulillah, gapo-gapo ke insya-Allah, gapo-gapo masya-Allah. Payah syaitan nak ganggu kita. Kata-kata tu dia menyekap gangguan syaitan. Kena gitulah. Kita ada soalan lain kan? Ya. Baik, dia gini ada berkenaan dengan isu bomoh ni. Orang kita ni sebab masyarakat Melayu kita ni, kalau kita ambil masyarakat Kelantan kita lah, dia agak dekat dengan bomoh. Umumnya masyarakat kita. Anak nak puasa pergi jumpa potok bomoh. Kita pun tak faham kat mana anak nak puasa jumpa potok bomoh. Kalau jumpa guru besar boleh kira. Pergi jumpa potok bomoh. Tak pelik tu. Tapi apa jadi gitu? Silap faham, berlaku silap faham lah. Saya letak dalam bahasa sangka baik silap faham. Giju putus bomoh tu apa?
Sakit kepala pergi jumpa Tok Momo. Pada Tok Momo sakit kepala kau. Bahkan Tok Momo jadi sakit kepala. Mari buat apa ni? Rasa sakit kepala. Tok Momo jadi sakit kepala. Nak nyawa pasti kailan jumpa Tok Momo. Bini balik lewat jumpa Tok Momo. Anak tak dengar kata jumpa Tok Momo, habis jumpa Tok Momo. Apa jadi gitu? Baik, tak apalah. Boleh ke tidak? Bagi saya tak boleh tu. Tak boleh tu nak kata hara. Saya tidak kata hara. Dia gini hadirat. Saya nak sebut macam. Dia dalam Islam kita ni, dia ada, kita sendiri ni ada dua unsur. Ada unsur jasadi dan unsur ruhi. Ada kita ni hak bersifat fizikal. Dan ada kita ni sakit fizikal. Sakit tangan, sakit perut, lemah jantung, kencing manis, darah tinggi, itu dia panggil penyakit fizikal. Hak ni bidang kuasa doktor lah kira-kira, dalam kepakaran doktor. Boleh berubat. Kita usaha berubat bila kena penyakit ni, tu termasuk dalam amalan yang diberikan pahala. Satu lagi, dia ada satu penyakit lagi, hak tidak zahir. Hak orang panggil penyakit ain. Nabi sebut penyakit ain dalam hadis. Boleh jadi kerana gangguan makhluk halus. Hak kita istilah buat teori dan sebagainya. Hak ni kalau nak berubat, kalau pergi jumpa doktor pun, doktor suruh cari Tok Momo. Tak apalah ni. Atas dasar nak berubat, sekadar itu sahaja. Dia berubat sebab kita pergi ke hospital lah, nak berubat. Tak ada duk anggap-anggap apa benda-benda. Tetapi hak ni dia agak bahaya sikit. Sebab apa? Sebab oleh kerana penyakit ni bukan penyakit zahir, penyakit yang bersifat kita kata macam alah ke spiritual lah, kita kata tak. Jenis gitu. Sebab cara Tok Momo pun dia buat, dia tidak nampak zahir ni, dia jampi. Baca ayat. Kadang-kadang tu setengah-setengah tu guna kaedah-kaedah syirik. Tu tak boleh. Nyakit mocik ni kena buat kat orang ni, dia kata kalau nak elak ni misalnya tak gini-gini. Tak percaya lah gitu. Tak apalah kena buat kat orang, kena buat apa ke. Cuba buatlah supaya hilang penyakit ni. Ikhtiar. Tu tak apa gitu, tu tak apa lagi. Tetapi kita kena tahulah. Sebab setengah-setengah bomo dia guna kaedah tu salah cara dia bomo tu. Kadang-kadang berbentuk syirik. Sembelih ayam nak ambil darah. Lepas tu suruh guna kata ija misalnya. Benar-benar kotor. Tu haram. Tak boleh. Kadang-kadang boleh membawa pada syirik. Kita kena tahu. Cumanya kena jaganya. Sebab tu kita ni Islam kena ngaji akidah. Mana dia jadi mudah. Macam bergantung dengan bomo tu. Dia jadi mudah. Kini. Dia jadi mudah gitu. Tak boleh, kena jaga. Jangan ada unsur-unsur kepercayaan bahawa dia boleh menyembuhkan, tak boleh. Supaya hospital, tak boleh. Kalau ada tu, tak boleh. Mana kena? Sekadar rawatan. Cuma hak ni bentuk ni, sekadar itu saja. Tidak lebih daripada itu. Sebab tu kita jangan mudah sangat. Bahaya. Tapi janganlah kita kata jumpa Tok Momo tu syirik lalu. Jangan, tak kena gitu. Tak boleh gitu. Melampau tu kadang tu. Tapi sikap kita tu kadang-kadang sakit lagi jumpa Tok Momo menyebabkan jadi bahaya juga tu. Terbuka ruang tu. Kena jaga. Boleh kata lagi? Boleh kalau sakit. Tapi kena tengoklah kalau jenis Tok Momo, jenis ahuk mak mayah, ibu mayah tu tak sah lah. Tok Momo tu sendiri pun baca Fatihah tu tinggal sekalimah. Saya kata, tak ayah, tinggal tu sekalimah tu. Dia kata tak boleh. Kalau baca lengkap, dia jadi tak mujarab. Tak sah. Tak sah gitu Tok Momo lagu ni. Rupanya dia terima pengajian tu, baca Fatihah tu dia kena tinggal sekalimah. Baru mujarab. Ada Tok Momo je. Tok Momo jenis lagu ni, jangan bomo dengan dia. Salah tu. Saya pun tidak kata syirik lalu. Bahkan perbuatan dia tu kalau dengan maksud gitu saya bimbang takut jadi rosak akidah. Tu termasuk dalam merosakkan ayat Quran. Tak mujarab. Bahaya tu. Bahaya. Kalau saya akan kata lalu. Memang saya sebut pun bahaya ni. Boleh membawa pada rosak akidah. Kita sebut boleh membawa. Kita kena bercermak kita bercakap. Saya tidak kata syirik lah. Tidak kata jadi kafir lalu. Baca ayat Quran tinggal sekalimah. Bahkan kalau baca semua tak mujarab. Berat tak tidak. Maknanya bomoh di alam, di dalam masyarakat kita ni ramai yang tidak belajar akidah dengan cara yang sistematik. Tidak faham oleh. Sepatutnya dia kena tahu. Sebenarnya Dr. Harudin, contoh Dr. Harudin, antara objektif dia, tujuan dia
buat satu sebagai alternatif kepada rawat teh. Orang panggil rawat teh Islam. Sebab apa dia kata dia tengok banyak sangat amalan-amalan syirik dalam sistem perbomohan. Dia ada kalau saya nak sebut bomoh ni, dia banyak sangat terlibat dengan pemujaan. Bomoh ni banyak sangat, bukan semua. Saya tahulah sebab saya rapat dengan bomoh ni. Saya pernah buat kajian 100 orang kita pergi jumpa bomoh. Teruk tidak. Saya rata pergi seluruh Malaysia saya pergi. Masa kita belum kahwin, pergi jumpa di Pulau Pinang tempat orang panggil bomoh Raja Matahari. Hak tempat mula-mula ajaran salah masuk ke Malaysia. Kita pergi tengok, pergi masjid dia, pergi ke rumah dia. Kita pergi semua, ke Kedah apa kali pergi jumpa Tok Bomoh. Ada Tok Bomoh Kedah, saya ikuti perkembangan dia setahun saya ikuti. Sehingga saya diberi jubah, diberi kerih yang ada tulisan. Akhir sekali bila kita tolak aja dia, kita kata tak betul, dia minta semua, dia minta atas balik, kedekut hangit. Nak bui minta kelik, kita ui semua. Bila kita kata tak betul cara dia, kita tak sikut cara dia. Dia minta kena ui semua dengan baju, dengan jubah, dengan kerih, dia ambil semua. Bahkan batu daripada batu Puteri Sadun. Puteri Sadun ni tin macam mana ada batu, kita pun tak bahaya kot. Waktu patah kelik pula. Teruk hati-hati tak. Nak ayat, saya kena beringat lah. Kena beringat. Sebab tu hadirat bila kita nak bomoh ke apa ni, biar pasti tu bomoh yang faham akidah, faham maulid, asas-asas tauhid. Kena tanya khabar juga. Sebab tu saya bila ada orang sakit ni memang kena jumpa bomoh lah. Sebab dia sakit jenis gitu. Tiba-tiba mari jadi boleh kecek sial. Nyakit ke tak nyakit jatuh gitu. Kalau pergi jumpa Tok Bomoh, kalau pergi jumpa doktor suruh pergi cari bomoh. Jadi kita kena fikir bila kita nak show pada bomoh, kena tahulah bomoh tu bomoh macam mana. Kalau mai bomoh jadi dia gini dia. Saya nak sebut biarlah. Ni Harun ni sebut ni sebab saya dulu belajar juga Harun ni. Cuma Tok Guru kita kata kalau nak jadi Tok Bomoh jadi Tok Bomoh. Tak sudut jadi ulama hadis. Pilih antara dua. Nak jadi ulama hadis, jadi ulama. Kalau nak jadi Tok Bomoh, jadi Tok Bomoh. Pilih yang mana satu. Kata terberat juga ni. Sekali tinggal tu. Dia bomoh kat leh juga. Akhirnya. Akhirnya tinggal tak sih biar. Tak amal. Tinggal tu. Lepas tu. Dia istilah menurun. Menurun ni makna setengah-setengah bomoh tu. Bila dia nak bomoh, dia tak boleh bomoh dekat ada zahir. Dia kena makhluk peliharaan dia tu masuk dalam tubuh dia. Dan masa dia bercakap tu bahasa pula lain. Kadang-kadang bunyi bahasa macam bahasa budak kecil. Bunyi kecil pula tu. Dia pesan lah tu. Mu nak tanya aku, tanya selepas ni. Bila aku suruh tanya. Masa tu tidak dia tu. Makhluk hak masuk dalam tubuh dia. Kena tulis, nak tanya dia pula. Selepas puk dia buat tu hilang tu tak? Dia tak tahu gapo. Dia tanya kita, gapo dia saat ni hak mu tanya. Dia tanya kita pula. Dia suruh ayat so. Hak ni dia panggil menurun. Maknanya tubuh dia digunakan oleh makhluk halus. Hak ni haram. Haram. Semua ulama kata haram. Banyak saya jumpa ni. Memang banyak. Pengalaman kita banyak. Bertahun-tahun. Siapa Tok Guru saya marah. Ustaz kerja jajak untuk bomoh. Kata nak tahu ya Ustaz. Tahu hadis sudah. Tak payah tu. Ketemu nak duduk di siasat untuk bomoh. Kita nak tahu ya. Sebab itulah saya hadirat. Saya pernah sakit juga. Sakit pun pelik juga lah. 2-3 orang doktor mari. Doktor pesan, Ustaz Din, ni nyakit ni kena pergi cari Tok Bomoh ni. Bukan nyakit doktor ni. Kita tak segi. Saya kata saya tak segi. Kalau melibatkan bomoh kita tak segi. Sebab kita tahu. Sebab bila kita siasat beratus-ratus orang bomoh ni banyak tak betul. Sekali pun kita jadi takut. Tapi dah doktor kali ketiga doktor lain pula dia pergi rumah saya dia cek dia kena cari dia. Kita pergi juga. Pergi kena lalu. Doktor tu ayak kena buat korek. Kata tu aku malah mari. Doktor kena buat korek. Buat pula saya baik kita. Saya masa tu duduk ngaji di Pakistan. Kata pelawak Datuk Bomoh ni. Tak ada motif pun dia nak buat gitu. Kat kawan ni ulama hadis. Bila dia klik ngaji saya kata buat kat aku. Siapa dia ayat? Dia kata Datuk Bomoh tu. Dia suka selok dia. Aku buat kamu. Nak ayat dia hati-hati. Mana kita jangan percaya. Ada berlaku kes ni pengalaman saya ni. Balah dua adik-beradik. Adik dia sakit, pergi jumpa untuk mama kata abang dia buat. Klik bertetak.
Hak ni, hak haram ni. Enggak dia tahu tu siapa dia royak. Qarin dia tu. Qarin dia, hak dia perak. Enggak qarin dia ni. Orang hak nampak kali-kali hak hidup gini pun penipu hangit. Soh ke hak tak nampak makhluk royak tu. Kita nak pasti bagaimana dia bercakap benar. Kita pun tak boleh nampak dia. Orang panggil makhluk halus tu. Oh banyak ada hadirat. Saya pernah pergi di kampung ayat ni, bab ni janganlah hadirat. Dia bahaya sebab tu saya ni tak saya buka sangatlah perkara ni. Saya pergi ke kampung gunung. Jumpa seorang tua, dia hebat benar lah. Sebab anak murid dia tu tok guru saya dalam bab bomo juga. Anak murid dia tu bagi saya syirik lah. Jadi kita nak siasat lah. Siapa dia tok guru dia? Dia mau kata tok guru dia di saya pergi dengan sahabat saya. Orang Perak sahabat saya nak ayat cerita. Gitu kita kecek-kecek dengan dia, tanya pengalaman dia bab bomo gini. Dia sebutlah. Saya pun cuba sebut. Kata cara ni tak boleh ni bersalah dengan agama kita ni. Jadi berlaku sedikit perdebatan. Jadi bila saya sebut dia pun macam dia nak memperakui apa yang kita sebut. Apa yang berlaku pada dia depan mata saya. Dia kena katak selalu hari tu. Tak tahu siapa dia katak dia. Bahu dia nak rapat kelata. Tak nak bangun. Kena. Kita terkejut tengok. Mana ada makhluk halus duk timbuk di depan kita. Oh takut dia belum nak lari tu. Lepas tu dia pun bangun. Dia pun paling. Dia kata kecek lagu tu marah dah. Dia kecek dengan makhluk halus tu. Saya kata bahaya tu ayah ni. Guru saya kata dia klik dia. Bahasa aku dia kata. Bukan dia lagu ni. Kita pun klik. Nak ayat setara tu orang Melayu kita. Tu orang kampung dia kata tak tinggal tu Jumaah tu. Jumaah 5 waktu tak tinggal tu. Tapi lagu tu cara hidup. Kita nak ke cara hidup lagu tu. Hak tu ya saya kata boleh bawa pada syirik tu. Lepas tu tak tahulah dia lagu mana dia jaga. Biasanya pengalaman saya, orang yang berkawan dengan makhluk halus, mengambil manfaat dengan makhluk halus dalam bab bomo ni, mesti ada dia buat sesuatu yang bercanggah dengan syariat. Sebab hak tu kalau kawan tu syirik, kawan tu jenis tidak Islam, hak makhluk ghaib tu, mesti dia minta sesuatu yang bersalah dengan syariat. Mesti. Aku nak beringatlah, bagi-bagi lagu ni jangan terlibat. Banyaklah itulah. Hak saya tengok tu bomo wi makan aku celah keking macam-macam kita tengok. Kita tanya makan menata apa lagi makan nasi celah keking. Dia suap aku celah keking. Dia kena buat sekali sebulan gitu. Gapo dia lagu tu? Barang berapa lagu tu? Itulah dia kena beringat. Ni kita kecek bab syirik. Orang Melayu kita penuh. Banyak berlaku gitu. Kena jagalah. Na'udzubillah kan? Gitulah. Jadi kena beringat. Jadi jangan mudah-mudah sakit. Kalau sakit-sakit hijau pada doktor lah dulu. Lepas tu doa kepada Allah. Jangan mudah-mudah. Takut jadi rosak lah. Bimbas. Sadduz zara'i. Nak sekat takut jadi bahaya. Gisil. Kena hak tu tak habis makan kata-kata. Begitulah hadirat. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Kalau ada persoalan kita bincang semula selepas insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.